Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi. Kita teruskan ke jenis-jenis penyokong. Okey. Untuk nota, awak semua boleh rujuk dalam topik 2 muka surat 4, okey? Okey, untuk penyokong ni apa dia? Okey, di hujung-hujung rasuk dia kena ada penyokong. Kalau tak ada penyokong, macam mana rasuk tu nak berada di orang panggil apa, berada di tempat dia kan. Okey, salah satu contoh penyokong tu adalah contoh penyokong tu adalah macam tiang lah. Kan rasuk ada tiang kat hujung-hujung. Yang tu adalah contoh dia. Okey, jadi penyokong ni apa dia? Penyokong ni adalah objek yang digunakan untuk menyokong atau menyangga satu anggota struktur. Untuk nak menyokong, untuk sokong. Okay, ada 3 jenis penyokong yang awak semua kena tahu dan ingat, iaitu jenis roller, jenis pin dan juga jenis hujung terikat. Kita tengok dulu roller yang pertama penyokong yang pertama iaitu jenis roller. Okey, awak tengok gambar ni ya. Ini adalah roller. Jenis roller. Awak tengok yang ditulis root tu. Yang belah kiri tu kan, dia ada tulis root. Root tu adalah jenis roller sebab dia bulat, jenis bulat macam tu. Kita panggil dia penyokong jenis roller. Okey, penyokong ni dia bagi mendapatkan gambaran mengenai penyokong jenis roller, awak cuba bayangkan 2 root keluli yang diletakkan secara ufuk. Okey, awak tengok 2 root keluli diletakkan secara ufuk. Okey, sebatang rasuk yang direntangkan ke atas kedua-dua root tersebut. Apabila rasuk dibebankan dengan ketulan bata, ia masih kekal pada kedudukan asal. Ini menunjukkan rasuk berada dalam keadaan seimbang. Maka keseimbangan tercapai kerana penyokong ataupun tupang ni memberi daya tindak balas terhadap beban yang dikenakan. Okey. Rasuk bata ni duduk atas rasuk. Rasuk ni disokong oleh root. Jadi dia duduk kekal macam tu ya. Okey, root ni adalah sejenis penyokong jenis roller. Nah, dia bagi contoh lah. Okey, jadi dia dapat menampung beban bata tu. Sebab apa? Sebab tindak balas yang dikenakan adalah ke atas root tu. Okey. Okey, macam tadi kita tengok bata duduk atas rasuk kan. Jadi beban yang dikenakan tu adalah dari atas, iaitu beban yang dikenakan tu adalah dari segi orang panggil apa, secara pugak, dari atas. Okay, jadi tindak balas yang ada pada roller, iaitu penyokong jenis roller ni, dia jenis tindak balas pugak, dia dari ke bawah kan. Okey, kita tengok pula gambar ini. Gambar ini andai kata kita bagi daya secara mendatar, iaitu awak tengok yang anak panah warna pink ni belah kiri, gambar belah kiri ada daya belah kiri tu kan. Okey, kita kenakan daya mendatar belah kiri. Apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku adalah gambar yang belah kanan tu. Rasuk tu akan jatuh kan. Jadi rasuk tu bergerak dan tergelincir dari root keluli tu. Jadi tak ada keseimbangan daya tindak balas lah kalau dikenakan daya sebelah daya arah mendatar. Macam tadi daya yang dikenakan adalah daya pugak, daya atas, iaitu beban bata tadi tu. Nah, yang ni dia daya datar. Okey. Jadi apa yang kita boleh nampak, bila penyokong jenis roller ni, daya tindak balas dia hanyalah daya pugak. Dia tak boleh daya mendatar. Okey, faham tak? Dia daya tindak balas yang dikenakan daya tindak balas yang ada pada penyokong jenis roller ni adalah daya jenis pugak, iaitu dia tegak naik atas ya. Beban dari atas ke bawah, iaitu bata tadi tu, gambar yang mula-mula tadi tu. Okay, jadi daya tindak balas dia tu dari bawah ke atas, tegak ya. Dia tak ada daya tindak balas secara mendatar. Sebab apa? Kalau dia secara mendatar, nanti rasuk tu tergelincir jatuh. Okey, yang ni kita tengok. Andai katalah penyokong-penyokong ni tak berada dalam keadaan ufuk. Jadi daya tindak balas dia tu macam mana?
Okey, daya tindak balas dia ni, dia tetap bersudut tepat. Okey, awak tengok yang gambar belah kiri tu. Andai katalah rasuk tu tegak macam ni. Lepas tu dia ada roller kan. Jadi daya tindak balas dia kena bersudut tepat dengan satah penyokong. Okey, awak tengok gambar belah kanan ni pula. Dia menyerong macam tu. Tetap daya tindak balas kena bersudut tepat, iaitu 90 darjah. Dia macam mana pun dia kena bersudut tepat. Daya tindak balas yang dikenakan tu. Okey, kita tengok yang gambar yang seterusnya ni pula. Macam mana keadaan rasuk keadaan penyokong roller tu berada, dia kena kok mana, kita tengok pada satah mendatar dia. Okay, yang ni saya bubuh satah mendatar dia ni berwarna purple ni, macam rasuk warna purple ni kan. Okay, jadi daya tindak balas dia ni, yang anak panah warna kuning ni, semua anak panah gambar warna kuning, dia kena 90 darjah. Awak tengok, kalau gambar yang atas belah kiri ni, tepat. Atas belah kiri ni dia tepat kan. Sama juga dengan yang gambar belah kanan, atas belah kanan ni. Kalau dia kono sikit macam tu, daya tindak balas dia kono juga. Dia macam mana kena 90 darjah. Okey, kalau yang gambar yang bawah belah kanan tu, dia terbalik kan. Okey, macam mana pun daya tindak balas dia kena 90 darjah. Jadi daya tindak balas sebagai penyokong jenis roller, dia adalah bertindak secara pugak dan juga perlulah 90 darjah dengan satah. Okey. Okey, kita tengok pula macam mana bentuk simbol bagi penyokong jenis roller. Okey, ada dua bentuk. Awak boleh lukis bulat macam tu, ataupun awak boleh lukis, kalau ada segitiga awak tengok ada bulat-bulat kat bawah tu, dia tetap dinamakan sebagai penyokong jenis roller. Okey, dia ada bulat macam tu, dia jenis roller. Okey, jadi untuk gambar kita akan lukis simbol roller macam ni. Jadi bulat macam tu. Untuk kita nak buat pengiraan nanti ni, kalau dia lukis gambar bulat macam tu, kita panggil dia sebagai penyokong jenis roller. Okey, jadi gambar rajah bagi penyokong roller adalah seperti ini, dan daya tindak balas yang ada pada penyokong roller dia hanyalah daya pugak, iaitu Fy ni. Okay, jadi nilai anun dia hanya satu nilai anun, dia tak boleh ada dua nilai anun. Sebab apa? Sebab dia tak boleh kena, dia tak ada daya tindak balas mendatar. Kalau tak, rasuk tergelincir. Jadi dia hanya ada satu nilai anu, iaitu satu daya tindak balas. Ingat nak, anu tu apa? Anu tu diambil daripada perkataan anun. Nilai yang kita tidak ketahui. Dia hanya ada satu saja nilai yang kita tak ketahui, yang kita nak kena kira nanti ni, untuk penyokong jenis roller. Okey, penyokong. Ingat penyokong ada 3 jenis penyokong: roller, pin, hujung terikat. Okey, kita dah tengok penyokong jenis roller. Kita teruskan dengan penyokong jenis pin. Okey, untuk penyokong jenis pin ni, kamu semua boleh rujuk nota topik 2, muka surat 6. Okey. Okey, penyokong jenis pin, penyokong jenis ni juga kita panggil dia, dikenali juga sebagai penyokong sendi atau engsel. Okey, bagi nak dapat gambaran bagi penyokong jenis pin ni, kamu semua cuba bayangkan pintu yang pintu dengan engsel. Okey, engsel, pintu berengsel ni kita boleh tutup, boleh buka, betul tak? Okey, jadi arah pergerakan pintu tu kita boleh tutup buka macam tu. Awak tengok dalam gambar rajah kan, contoh yang tu adalah engsel yang warna pink tu. Okey, yang tu adalah daun pintu. Daun pintu tu maksudnya pintu lah. Okey, jadi kita boleh gerakkan pintu tu, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Okay, jadi ini dia menunjukkan dia tak boleh, dia cuma tak ada beban momen je. Jadi dia boleh kena daya tindak balas pugak boleh, daya tindak balas mendatar pun boleh. Okey. Okey, kalau tadi kita tengok pintu kan. Pintu kita boleh tolak tutup, boleh tolak buka kan. Kita boleh tolak ke kanan kiri, kita boleh tolak atas bawah. Jadi pintu tu kita boleh gerakkan dia. Jadi dia ada daya ufuk, dia ada daya pugak. Okey, kita tengok pula gambar rajah ni. Contoh rasuk ni,
kita buat contoh A tu adalah penyokong jenis pin. B tu pula adalah penyokong jenis roller. Okey, jadi apabila daya pugak dikenakan, sistem ni masih dalam keadaan stabil. Sebab apa? Sebab tindak balas arah pugak ada pada penyokong tu. Jadi kalau rasuk ni dikenakan pula daya ufuk, rasuk ni juga keadaan kekal stabil. Sebab apa? Sebab dia ada penyokong pin dekat A tu. Sebab apa? Ni menunjukkan terdapat daya tindak balas dalam daya dalam arah ufuk. Dia ada tindak balas ufuk. Macam yang roller yang saya terang tadi tu kan, yang mula-mula tu, yang penyokong A, penyokong yang pertama tadi tu, penyokong jenis roller. Okey. Ada bata, dia akan berada dalam keadaan stabil. Tapi bila kita kenakan daya secara ufuk, dia akan gelonsor. Tak? Sebab dia tak ada daya, dia tak boleh dikenakan daya ufuk. Sebab itulah dia akan tergelincir jatuh. Tapi kalau pin, daya tindak balas ufuk ni boleh. Dan dia akan berada dalam keadaan stabil. Lah ni kita nak tengok keadaan berada dalam keadaan stabil, sama ada dia dikenakan daya ufuk ataupun daya pugak. Okey, jadi yang untuk pin ni, dia ada dua-dua. Kesimpulannya, penyokong jenis pin ni ada dua arah tindak balas, iaitu arah pugak dan juga arah ufuk. Okey, jadi simbol pin adalah dilukis dengan bentuk segitiga macam ni. Okey kelas. Jadi secara kesimpulannya, bagi penyokong jenis pin, dia ada dua jenis tindak balas, iaitu tindak balas secara pugak dan juga tindak balas secara ufuk. Yang pugak tu adalah FY, daya tindak balas dia, dan yang ufuk tu adalah daya tindak balas dia, FX. Untuk penyokong jenis pin. Yang tadi ni penyokong jenis roller satu saja, iaitu yang pugak. Ingat sebab roller tu dia bulat kan. Jadi bila kita kena dia ada daya tindak balas ufuk, nanti dia akan tergelincir. Dia tak berada dalam keadaan seimbang. Jadi untuk jenis pin ni, dia berada dalam keadaan seimbang. Dia ada daya pugak dan juga daya ufuk, FY dengan FX. Okey kelas, kita teruskan dengan penyokong yang terakhir, iaitu penyokong jenis hujung terikat. Okey, kamu semua boleh rujuk topik 2 dalam muka surat 7. Penyokong hujung terikat ni adalah penyokong jenis yang boleh diumpamakan seperti sebatang rasuk yang terkeluar dari binaan dinding. Contohnya ada dinding, lepas tu dia macam terkeluar, rasuk tu terkeluar, macam gambar rajah ni. Jadi itu adalah hujung terikat. Jadi apabila rasuk ni dikenakan daya pugak di A dan daya ufuk di B, nanti kita tengok yang gambar rajah seterusnya, rasuk tu dia kekal terikat pada penyokong tu. Dia tak tergelincir, dia tak jatuh, dia kekal. Inilah yang menunjukkan penyokong hujung terikat ni bagi tindak balas dalam kedua-dua arah juga. Macam yang pin tadi tu kan, kedua-dua arah, arah ufuk dan juga arah pugak, dia tetap stabil. Okey, kita tengok gambar rajah ni ya. Bila ada daya pugak A, jadi yang hujung terikat tu dia dikenakan daya tindak balas, dia akan berada dalam keadaan tetap stabil. Kalau dia kena daya ufuk pun, daya tindak balas pada penyokong tu pun yang ufuk punya kan, yang kiri ke kanan tu kan, tetap stabil juga. Jadi dia ada daya tindak balas ufuk, dia ada daya tindak balas pugak, dan dia ada satu lagi daya, bukan kita panggil daya, kita panggil dia moment. Jadi tindakan moment pada hujung B tu. Jadi penyokong memberi tindak balas kepada tindakan moment pada rasuk. Ini juga menunjukkan penyokong tersebut memberi tindak balas kepada moment. Kesimpulannya, penyokong jenis hujung terjempit ni ataupun hujung terikat ni, dia ada 3 arah tindak balas, iaitu arah pugak, ufuk dan juga moment. Macam yang gambar rajah awak boleh tengok ni kan. Dia ada daya pugak, dia ada daya ufuk dan juga dia ada moment. Okey, dia ada 3 jenis daya. Jadi simbol hujung terikat adalah macam ni. Dia dilukis macam ni. Dia dinding dan dia ada rasuk yang terjulur keluar.
Okey, jadi kelas, untuk hujung terikat, dia ada berapa nilai anu? Dia ada 3 nilai anu. Dia ada 3 daya tindak balas yang kita perlu cari. Dia ada daya tindak balas pugak, Fy, dia ada daya tindak balas mendatar, Fx, dan juga dia ada momen. Jadi dia ada 3 anu. Okey, jadi untuk struktur bebas bagi rasuk ni, tindak balas daya ufuk boleh diandaikan sebagai daya arah ke kiri atau ke kanan, daya ufuk. Tindak balas daya pugak, yang kedua, tindak balas daya pugak yang boleh diandaikan dalam keadaan ke atas atau ke bawah, dan kesahihan andaian ini dapat ditentukan melalui analisis pengiraan. Okey, nanti kita tengok gambar rajah yang seterusnya, iaitu gambar rajah keseluruhan bagi ketiga-tiga jenis penyokong. Okey kelas, ini adalah gambar rajah dan arah tindak balas yang saya ceritakan semua tadi. Ketiga-tiga jenis penyokong, iaitu jenis roller, jenis pin dan juga jenis hujung terikat. Tindak balas yang terjadi kepada tiga-tiga rasuk. Okey, jadi bilangan anu yang ada, roller ada 1 saja, pin ada 2, hujung terikat ada 3. Okey, ingat roller dia ada 1 saja. Dia tak ada yang mendatar. Sebab apa? Sebab dia roller jadi bulat. Kalau dia ada daya datar, nanti dia terjatuh. Dia tak stabil. Kalau pin, dia ada tindak balas datar. Okey, untuk daya ufuk, 3 jenis ada. Okey, untuk hujung terikat, dia ada 3. Datar, ufuk dan juga momen. Okey. Untuk yang pin tak ada momen. Sebab apa? Sebab dia macam pintu kan. Pintu buka kan. Dia buka tutup. Dia bukannya dalam keadaan stabil. Ni tindak balas yang kita nak kira, kita nak tengok ni sebab kita nak bangunan tu berada dalam keadaan stabil. Kita tak mau bangunan tu mengalami apa kita panggil? Kegagalan. Iaitu apa dia mengalami kegagalan tu? Mengalami kegagalan tu adalah bangunan tu runtuh. Sebab tu kita nak buat pengiraan ni supaya kita tahu kata rasuk, penyokong apa semua yang kita nak bina tu berada dalam keadaan stabil. Jadi roller kita kena kira daya tindak balas 1 saja. Kita tak boleh ufuk, tak boleh. Sebab kalau tak, dia tak akan berada dalam keadaan stabil. Dia akan mengalami kegagalan. Macam tu. Okey, kelas tengok gambar rajah ni. Ingat tak pembelajaran yang sebelum ni yang saya pernah cerita kan? Okey, contoh A ni adalah pin, B ni adalah penyokong jenis roller. Okey, jadi kenapa? Macam mana pengiraan tu? Yang ni macam mana boleh dapat persamaan tu? Kan, ingat yang pembelajaran sebelum ni. Jadi, awak kena ingat 3 prinsip keseimbangan statik. Jumlah daya ke kiri kena sama dengan daya ke kanan. Jumlah daya ke atas kena sama dengan jumlah daya ke bawah. Jumlah momen ikut jam kena sama jumlah momen lawan jam. Sebab apa? Sebab kita nak cari keseimbangan bagi sesebuah pembinaan tu. Pada rasuk tu kita nak keseimbangan. Jadi dia kena sama. Daya kanan kena sama daya kiri. Jadi macam mana kita nak dapat sama tu? Bila kita buat hasil jumlah tu dia sama dengan kosong. Yang ni ada saya cerita dalam video yang sebelum ni. Awak boleh rujuk balik kalau dah terlupa. Okay, yang ni lah yang macam mana wujudnya 3 prinsip keseimbangan statik tu. Okey kelas, jadi secara kesimpulan lagi sekali gambar rajah ni, jenis roller, penyokong jenis roller, penyokong jenis pin, penyokong jenis hujung terikat. Jadi bila awak diberi soalan yang ada jenis roller, awak kena cari awak panggil apa, persamaan Fy sama dengan kosong. Okey, sebab kita nak pembinaan tu dalam keadaan seimbang, stabil. Okey, kalau awak diberi pin, dia ada 2 nilai anun yang awak kena cari. Fx dengan Fy. Kalau awak diberi soalan hujung terikat, kena cari ketiga-tiga persamaan ni. Okey, jadi kena ingat yang ni. Simple, senang saja. Nanti bila awak tengok soalan nanti awak akan nampak lebih jelas lah yang ni. Cuma apa yang saya nak ingatkan, roller ada 1 nilai anu, pin ada 2 nilai anu yang kena cari, hujung terikat ada 3 nilai anu. Okey kelas, sekian sahaja bagi topik 2. Jadi saya harap semua orang boleh ready dengan buku yang saya ada bagi hari itu. Sebab kita nak masuk topik 3 untuk pengiraan terus.
Okey, topik 3, topik 4 kita masuk, kita terpaksa orang panggil apa, laju sikit lah. Sebab kalau ikutkan ni dah habis dah sampai topik 5 dah. Jadi ni kita baru je selesai topik 2. Nanti kita masuk terus topik 3. Okey, terima kasih.